Jadi kalau boleh baca surah Tiwal Mufassal ni 2-3 muka surat, 2 muka surat lah. Pilih 2 muka surat. Seperti 20 muka surat. Sampai ke 200 muka surat. Satu rakaat. Cuba hafal lah. Ambillah beberapa surah. Ambillah beberapa surah. Untuk baca dalam sembahyang subuh. 2 surah. Waqiah dengan Mulk. Boleh dah tu. Ambil orang lain tambah lagi pula. Tak boleh dah. Hak tu je nak baca semua. Tak apalah. Sembahyang seorang. Sembahyang seorang di rumah. Tu imam yang diizinkan oleh makmum. Itu subuh. Dan pada sembahyang zuhur dan asar dan isyak, surah yang pertengahan. Awsatul Mufassal. Contoh seperti Was-sama'i zatil buruj dan barang yang hampir sepertinya. Dia surah pertengahan ni daripada juz amma surah Naba. Surah Naba sampai ke surah Wadduha. Itu yang pertengahan. Wadduha ke bawah itu surah yang pendek. Dan pada sembahyang maghrib surah yang pendek. Qisarul Mufassal dipanggil. Qisarul Mufassal, surah pendek. Seperti Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dan Wal Adiyat. Ini surah pendek, Wadduha ke bawah. Surah pertengahan, surah Naba, Amata Sa'alu sampai Wadduha, tengah tu. Wadduha ke bawah, surah yang pendek. Maghrib. Ini sembahyang seorang diri. Surah yang pertengahan ni Awsatul Mufassal, dia ada 15 surah. Dia ada bukan. Dia Amma Tasa'alun sampai ke kuliah sampai ke Wadduha. Ada berapa surah situ. Dia hak 15 surah ni Yalah, Amma Tasa'alun dah sampai ke Wadduha. Berapa surah situ? Tak ingat dah tu. Hak ni hak semayang seorang diri. Surah pertengahan Amma Tasa'alun sampai Wadduha. Untuk semayang Zuhur, Maghrib, Isyak. Zuhur, Maghrib, Isyak. Surah pertengahan. Hak Zuhur, Asar, Isyak. Zuhur, Asar, Isyak. Surah pendek, Qisarul Mufassal, sembahyang Maghrib, Wadduha ke bawah. Dia Zuhur, Asar, Isyak. Surah pertengahan. Zuhur ni atas pandangan Imam Ghazali lah. Atas pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i, dia sembahyang zuhur ni dia qarib hampir dengan surah Tiwalul Mufassal. Kena panjang juga tapi pendek sikit daripada surah Hujurat sampai ke Amma Tasa'alun. Gitu. Di zuhur bukan macam asar dengan isyak. Di zuhur dia tak sama dengan asar isyak. Dia sama dengan asar dengan isyak. Dia mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i. Zuhur ni dia dekat-dekat dengan subuh. Dia dekat-dekat dengan subuh. Ada ni. Dia zuhur dia dekat-dekat dengan subuh. Sama mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i. Mazhab Hambali lah. Zuhur ni sama dengan asar isyak. Ini apa pandangan Imam Ghazali ni. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Maliki, Hanafi. Zuhur dia bukan sama dengan asar isyak. Di zuhur ni dia nak sama dengan subuh. Tiwalul Mufassal, tapi pendek sikit daripada subuh. Sebab dia subuh dengan zuhur ni dia macam, tapi kalau tu imam ni atas keizinan lah, dia orang tidur subuh, orang tidur zuhur, kalau mari lambat pun sempat berjemaah dengan tu imam.
Tapi tu imam tak boleh buat panjang-panjang, melainkan diizinkan oleh makmum. Tapi nak ceritanya, hak kita ni, Zuhur, Asar, Isyak sama. Pertengahan, Maghrib pendek. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, surah yang panjang subuh, surah yang pertengahan Asar dengan Isyak, surah yang pendek Maghrib. Zuhur dihampir dengan surah yang tiwal mufassal, surah yang panjang. Dia kena panjang juga Zuhur ni. Ada riwayat Nabi SAW semayang Zuhur, Nabi baca wal-laili iza yaghsha. Ada riwayat. Mana kena ambil hak kita kata juz amal tu lah. Ambil hak panjang-panjang. Zuhur kena ambil hak panjang-panjang. Tak sepanjang subuh, tapi panjang. Bukan macam Zuhur dengan, bukan macam Asar dengan Isyak. Asar dengan Isyak memang pertengahan. Tapi hak pandangan Mazalinya sama dengan pandangan mazhab Hambali, Zuhur, Asar, Isyak sama level. Surah yang pertengahan. Pertengahan di sini daripada Amatasa'nu Nabak sampai ke Wadduha. Maghrib surah yang pendek, Wadduha ke bawah. Adapun tu imam, kalau tu imam pula, surah yang panjang ni, tadilah pertengahan bagi semester orang tadi. Surah panjang, Wadduha ke atas sampai ke surah Nabak, Amatasa'alun. Itu surah yang panjang. Pertengahan, Wadduha sampai ke Alha. Pendek, Alha ke bawah. Ini kalau tu imam. Kalau tu imam. Hak tadi, hak kata surah Tiwal Mufassal Hujurat sampai tamat Sa'alun ni, bagi orang semester orang, subuh. Ada ni. Surah yang pertengahan, Mata Sa'alun sampai Wadduha. Ini bagi semester orang diri. Surah yang pendek untuk Maghrib, Wadduha ke bawah. Adapun bagi tu imam, surah yang panjang, Mata Sa'alun sampai ke Wadduha. Surah yang pertengahan, Wadduha sampai ke Alha. Surah yang pendek, Alha ke bawah. Itu tu imam. Jadi kena tu. Semester orang dan imam yang dibenarkan oleh makmum. Kemudian semayang imam hak biasa-biasa ni. Imam biasa-biasa ni dia akan baca surah tak panjang mana lah. Ini kita bicara hak mudah. Hak surah-surah yang ada awal Bismillahirrahmanirrahim dan surah yang ada akhir. Surah yang ada awal, surah yang ada akhir. Tapi kalau tu imam tu diambil, dipotong di tengah-tengah surah Quran besar, dia kena pandai letak. Kena pandai susun. Kalau subuh ni nak baca berapa ayat? Kalau subuh ni nak baca berapa ayat kalau subuh ni? Sebab tu imam ni baca sepanjang ayat Sabihi ke, baca sepanjang ayat Wassama'i Wattariq ke, itu dalam lebih kurang 7-8 baris. Lebih kurang lah. Ambil setakat tu. Ambil Quran besar ni. Subuh ni kena ambil hak qada tadi. Qada Wassama'i Wattariq, qada Sabihi, panjang-panjang qada wal fajri. Wal fajri panjang dah tu, dibelah-belah baris wal fajri. Qada tu lah. Bagi nak potong tengah-tengah ni. Bagi semayang fardu subuh. Bagi semayang Zuhur, Asar, Isyak, surah yang pertengahan ni Wadduha sampai ke Alha. Lebih kurang dalam berapa ayat? 15 ayat ke pertengahan. Wadduha ni 4-5 baris je, gitu je. Mana pandai-pandai nak potong. Kalau semayang Maghrib itu, tu surah yang pendek. Yang pendek ni kalau nak ambil Quran besar berapa ayat? 5 ayat. Itulah. Tu kena kira lah orang Arafah dia tahulah. Kalau pertengahan tu ni Zuhur, Asar, Isyak dalam 15 ayat ke contohnya. Kalau subuh berapa ayat? 30 ayat ke panjang 30 ayat. Gitulah. Mana dia kena tengok kalau Wadduha ke atas untuk subuh tu ada satu surah yang lengkap. Dia panggil suratul kamilah, surah yang lengkap. Berapa ayat dalam tu? Dia ambil Quran besar, ambil lingkungan yang sama. Mana apa? Dia kena pandai potong. Sekarang ni
Kadang-kadang dia ambil Qur'an Imam Maghrib. Allah panjang dia baca. Maghrib tu. Bacalah berapa ayat, 5 ayat ke. Tengok murid saya tak kerti juga. Hak jenis potong-potong ni berapa ayat, 10 ayat. Gitulah. Maghrib ni kena surah yang pendek. Waktu disingkat Maghrib ni. Kalau kita ambil juz amma mudah. Ambil Allah, alam, tarakai. Mudah tu. Dia ambil surah yang lengkap tu. Kalau kita kata isyak, dia biasa bunyinya subuh, maghrib, isyak. Zuhur asar dia baca perlahan. Isyak ambil wadduha ke bawah. Badan ni. Kalau subuh dia ambil wadduha ke atas. Kalau ambil juz amma mudah. Tapi sekarang ni juz amma pun dia ambil kudang je. Maghrib dibaca watting. Maghrib baca watting. Lepas tu imam yang sama, isyak Allah dibaca pendek-pendek lah. Alam tarakai, izaja dibaca, tabat tiada. Isyak dibaca pendek pula. Tadi dia maghrib dibaca watting. Kata ada tu imam maghrib dibaca sabihi. Dia tak ikut macam orang kita lama dulu. Orang lama dulu pandai letak kan. Dah. Hak ni ambil suratun kamilah, surah yang lengkap, juz amma. Kalau nak potong Quran besar, akan letak molek. Subuh panjang, setara mana panjang. Maghrib pendek, setara mana pendek. Isyak pertengahan, sebagaimana pertengahan. Kena potong molek lah. Nah tu imam. Allah dibaca. Main isyak. Lamalah. Berisau kita duduk belakang. Panjang. Ni apa? Tak fakih orang panggil. Panjang gitu tu tanpa keizan makmum makruh. Naikkan kedua isyak. Qul huwallah. Apa jenis dia ikut reka dia, ikut mood dia, ikut selera dia buat semayang ni. Belajar molek. Kadang-kadang dia ambil Quran besar. Tak tahulah surah mana dia ambil. Tapi kita perasan. Rakaat yang kedua ni lama lebih dari rakaat pertama ni. Ada ni. Itu bab lain pula tu. Disunatkan memanjangkan surah rakaat kedua, rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau panjang rakaat pertama dan rakaat kedua, makruh hukumnya. Jadi dia rakaat pertama dia baca Quran besar, rakaat kedua baca Quran besar. Tapi kita perasan, rakaat kedua tu lama. Lebih lama daripada rakaat pertama. Tu tak pandai tu. Sama juga dengan rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca Wattin. Alam Nashrah dengan Wattin ni memanglah kalau ikut tertib Quran tu betul. Sebab kena jaga tertib pula. Kalau kita terbalikkan tertib, hukumnya makruh. Rakaat pertama dia baca Wattin. Rakaat pertama dia baca Alam Nashrah. Rakaat kedua dia baca Wattin. Betul. Ikut turutan Al-Quran. Tapi watting panjang. Watting panjang. Dia watting ni kalau baca wadduha rakaat pertama, bolehlah baca watting rakaat kedua. Kalau dia baca wadduha rakaat pertama, dia boleh baca watting rakaat kedua. Sebab wadduha ni dah silap lah tentang Quran semula. Wadduha dengan watting panjang wadduha tau. Panjang wadduha. Lalu rakaat kedua baca watting, syarat rakaat pertama baca wadduha. Jangan rakaat pertama baca Alam Nashrah. Rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca watting, panjang watting daripada Alam Nashrah. Dan biasa tu imam isyak kan dia rakaat pertama dia buat watting kan. Tapi ada tu imam, rakaat kedua dia buat watting. Rakaat pertama wadduha tak apa. Jangan rakaat pertama baca Alam Nashrah. Tu nak susung panjang pendek pula tu. Ini hukum pekau. Ada pernah tu imam. Rakaat pertama dibaca sabihi. Rakaat kedua dia baca was-sama'i wat-tariq.
Memang sabihi panjang daripada samai wa tariq. Tapi was-samai wa tariq tu belah atas. Sabihi belah bawah. Mana boleh buat, mana boleh tungging apa panggil? Panggil apa? Kaki ke atas, kepala ke bawah panggil. Oh jenis terbalik tu tungging tu panggil apa? Dalam kat pertama dia baca sabihi. Kat kedua dia baca was-samai wa tariq. Memang sabihi dengan was-samai wa tariq panjang sabihi. Tapi tak lewat gitu sebab was-samai wa tariq dia atas daripada sabihi. Sabihi surah Al-A'la tau. Saya pun kemudian baru kenal surah. Tahu? Sabihi surah Al-A'la. Hal atta tu surah Al-Ghashiyah gitu. Was-samai wa tariq surah apa? At-Tariq. Gitu. Nama-nama surah. Jadi orang pertama baca sabih, orang kedua baca was-samai wa tariq. Betul. Betul dari segi panjang pendek. Tapi salah dari segi tertib Quran. Dia ditungging. Mana apa bukan panggil tungging. Dia balik-balik. Itu makruh gitu tu, makruh. Itu kena jaga pula situ. Hak berkaitan dengan membaca surah. Dan kitab ni dia hanya susun hak berkaitan dengan surah yang panjang, surah yang pertengah, surah yang pendek. Dalam kitab kita ni. Cuma dalam kitab kita ni, surah yang panjang tu, Hujurat sampai Mata Sa'alung tu, hak tu bagi orang semai seorang. Kalau pertengahan, Mata Sa'alung sampai Wadduha, itu bagi orang semai seorang. Surah yang pendek, Wadduha ke bawah, bagi orang semai seorang untuk maghrib. Tapi kalau tu imam, macam tadilah. Panjang, Wadduha ke atas, sampai ke Mata Sa'alun. Yang pertengahan untuk isyak, Zuhur, Asar, isyak. Wadduha sampai ke Alha. Pendek maghrib, baca Alha sampai ke bawah. Ini kalau tu imam, tanpa izin makmum. Dia gitu. Ni ambil molek ni. Hujurat sampai Mata Sa'alun, nak kitab mana ni? Surah yang panjang-panjang itu daripada surah Hujurat hingga surah Amma, surah Naba. Dia ada 29 surah di tengah dia. Surah-surah yang tak panjang lah, tak ada dalam lingkungan 2 muka surat. Tinggi-tinggi pun 4 muka surat. Dan 1 muka surat pun ada. Surah Qiyamah ke 1 muka surat. Pendek. Ada pun Jum'ah Munafikun tu dalam 1 muka setengah gitulah. Baca tu untuk subuh. Tapi bagi orang yang semayang seorang diri. Ini susunan surah. Tapi kalau tu imam baca Qamsah, dia tak boleh panjang. Mana dia kena atur molek. Kalau subuh nak baca berapa ayat. Kalau isyak, nak baca kuat ni, nak baca berapa ayat. Kalau maghrib nak ambil Qamsah juga, nak baca berapa ayat. Kena pandai susun. Kena pandai susun lah. Sebab ialah, kita pun suka dengar orang-orang yang baca Quran, surah-surah yang Qamsah tu. Sedaplah dibacanya. Tapi kalau kita tu imam kampung ni, tak hafal ni, tak usah duduk rendah diri lah. Baca Wadduha Alha lah. Biar kata, Wadduha Alha. Isyak Wadduha. Maghrib Alha. Isyak Wadduha Alam Nashrah. Wadduha Alam Nashrah. Janganlah Wadduha Alam Nashrah tiap-tiap malam. Dengar dia orang, Wadduha Alam Nashrah. Ambil lah Lam Yakuni ke. Pertama baca Lam Yakuni. Kedua ni nak baca Lam Yakuni. Dah isyak baca Lam Yakuni. Baca Iqra ke isyak. Sekarang ni jarang tu imam nak baca Lam Yakuni Allazi surah Bayyinah. Sebab apa? Sebab dia takut. Tengok tu dia takut. Takut tak siap. Takut tak siap, takut tak sudah. Takut tak keluar-keluar. Jangan. Iqra pun boleh tak keluar. Kuliah pun tak boleh keluar. Kuliah. Bila nak rokok ni tak habis-habis kuliah. Dia tu dia tukar dalam. Macam tu imam baca surah Dahri itulah. Ni tak rokok dah nampak raya ni. Dia tukar. Wa yatufu alaihim wa yutafu tu dia tukar. Dia tukar tu tak rokok dah pagi ni. Dia pergi pusing hak tula ni. Surah Dahri tu. Tak boleh tu. Tapi kuliah apa jangan? Kuliah baru baca bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Lakum dinukum waliyadin. Tu imam ni dipotong tengah.
Dia potong tengah. Ni kuliah. Ada waktu imam dia tak jumpa jalan keluar. Tak siapa lakum dinukum waliyadin. Lama barulah lakum dinukum waliyadin. Ada tu imam baca kuliah. Lakum dinukum waliyadin dah. Tu dia lakon. Dia pada ni. Jangan tak jaga situ. Ada ni. Baca wating keluar wal asri. Baca wal asri keluar wating. Tu dekat-dekat. Dalam dia baca wating tiba-tiba keluar wal asri. Di ujung tu. Jadi tak jaga tu tak jaga. Tak, bacalah lam yakuni salat isyak. Jangan tu imam. Iqra pun tak baca tu imam. Wadduha alam nasyrah. Wadduha alam nasyrah. Tu kata dia orang tu. Tapi jangan rendah diri lah. Sebab suratun kamilah. Surah yang lengkap. Yang ada bismillah. Yang ada akhir surah. Itu yang lebih afdal. Daripada potong di tengah-tengah surah. Yang awalnya bukan di awal. Yang akhirnya, yang habisnya bukan di akhir surah. Ada tu imam dah yang ambil tengah surah. Dia berhenti pula. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dia pun rokok. Tuhan tanya, apakah barang yang di tangan engkau ya Musa? Ayat selepas tu, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Tukar aku apa tukar dengan dia? Tu jawapan Nabi Musa. Tuhan tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Habis ayat. Jawapan tu ayat selepas. Dia baca Quran besar. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allahu akbar wa qam. Dah mana jawapan dia? Mana jawapan dia? Ni tak tahu ke makna baca Quran ni. Allah Taala tanya, apa yang ada tangan engkau ya Musa? Nabi Musa pun jawablah, tukar aku. Atau kau ala aku bertukar dengan tukar aku tu. Dan aku halau kambing aku dengan tukar tu. Wa ausyur bihar ghanami tu. Aku halau. Dengan tukar aku tu akan ternakan kambing aku tu. Tapi jawapan tu tak ada. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allahu akbar rokok dah. Ambil lah ayat sebab tu jawapan barulah rokok. Kena pandai pula situ. Tapi tetap suratun kamilah lebih afdal. Surah yang lengkap. Surah yang sempurna. Yang ada bismillah di awal. Yang ada akhir. Juz amal lah. Itu lebih afdal. Jadi tu imam. Yang tak hafal Quran. Tak usah dia nak reka-reka lah. Nak ambil kamsa juga. Baru ngapa petang tadi. Baru dia ngapa. Lepas tu dia pun bawa dalam semayang. Kokak. Lekat. Orang panggil apa ni? Tu imam nadi. Pada nadi. Nebeng orang panggil. Tak boleh. Tak payah. Pada nadi. Oh, dia tak larat. Tak boleh. Dia nak buat juga. Nadi orang panggil. Nadi budak ni. Barang tu berat. Mu nak pikul mana? Tak padang ke tubuh kamu. Dia panggil nadi. Nebeng. Tak padang tengok payah tak? Nadi lah. Pada nadi. Dia tanya orang muda ni tak faham bahasa kapung. Dia faham bahasa baku je. Kalau sekolah dia faham bahasa baku je. Tahu, nadi tau. Nadi. Allah, nadi budak ni. Tak padang ngereng dia. Nadi lah. Dah nebeng. Dah kita tak hafal Quran. Baca juz amal lah. Rendah dirinya tu imam. Wadduha alha. Tak ada rendah diri. Itu lebih afdal. Sebab surah tu surah yang kamilah. Dia panggil suratun kamilah. Surah yang sempurna. Surah yang lengkap. Itu lebih afdal. Tapi kita makmum ni kalau tu imam tu mana tu imam hafal Quran, kita suka dengarlah dia baca surah tu. Tambah dia baca pula sedap. Lagu dia ada. Dia baca pula lacok. Memang kita suka dengar. Tapi kalau ke afdal hak suratun kamilah. Surah yang lengkap. Hak baca wadduha ke alha ke alam tarakai ke, tak usah rendah diri lah. Mana rendah diri tu. Tapi Nabi Muhammad macam sebut tadi, kena pandai baca ayat banyak mana. Kalau subuh, kalau maghrib, kalau isyak, hak bacaan yang kuat ni lah. Jangan potong ikut suka, jangan. Kadang-kadang yang tak hafal Quran, dia baca Quran besar, ayat yang sama je dia baca tu, kita pun tahu dia baca tu. Hak tu lah dia baca malam-malam ni.
Tapi tak hafal pun. Ada ayat tulis dia baca. Hak tulis je dia baca. Orang hafal Quran, dia baca tengah suku Amsa, subuh ke maghrib isyak ke, ayat dia baca tu kita dah ingat ayat tu. Ini dia tak hafal Quran, dia baca ayat yang sama. Kalau seumpama tu wadduha alha, sudahlah nya. Oh wadduha, hak tulis dah kamu baca tu hak tulis kau. Mak sama je. Dia macam rendah diri lah. Kalau baca wadduha alha, dia rasa macam dah. Itu yang lebih afdal. Suratun kamilah, surah yang lengkap. Dan sunat dibaca pada sembahyang subuh di dalam pergi-pergian. Pada rakaat pertama kemudian Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, pergi-pergian ketika musafir lah. Dan pada rakaat yang kedua kemudian ada Fatihah qul huwallahu ahad. Ini nak panggil surah-surah yang muayyanah ni, surah yang ditentukan oleh Nabi. Tadi kata subuh kalau sembahyang seorang Hujurat sampai mata saklum di sana surah. Tapi kalau semayang subuh ni musafir, berpergi-pergian musafir, kuliah kulullah. Termasuk kalau pagi Jumaat, duduk kapung, sejadah dengan dahri. Tapi kalau kita musafir keluar pagi Jumaat, kita berjemaah sama-sama ahli jemaah. Musafir kita bukan sejadah dengan dahri, kuliah kulullah. Kalau subuh ketika pergi-pergian ketika musafir. Tadi subuh, ni surah Hujurat. Sampai antara saklum, ni duduk kapung. Kalau musafir, subuhnya kuliah kul huwallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.